Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi di pagi ini. Jazakumullah khairan saya ucapkan kepada Yayasan Taklim atas peluang yang diberikan untuk sedikit perkongsian ilmu pada pagi ini. Ahlan wa sahlan kepada semua ikhwah dan akhwat, para pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian. Tajuk kita pada kesempatan ini ialah kesungguhan dalam menimba ilmu, dan kita akan berpandukan kepada satu e-book. Satu e-book sekarang ni ada buku, ada juga masih ada, dan e-book pun dah makin banyak. Satu e-book yang bertajuk Al-Arba'un At-Tatwiriyah. Okey, 40 hadis berkenaan dengan pembentukan jati diri. Okey, arba'ina haditsan fi tatwiriz zat wa asbabin najah, 40 hadis yang berkaitan dengan pembentukan jati diri dan juga yang merupakan tips kepada kejayaan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali bin Ibrahim Al-Ajin, Profesor Hadis di Jami'ah Ahlul Bait, Jordan. Okey, kita akan pergi kepada hadis yang ketiga. Kita akan pergi kepada hadis yang ketiga. Okey, saya buka kat sini. Okey, insya-Allah pelan-pelan kita pergi ke sana. Saya nak besarkan sikit boleh? Okey. Hadis yang pertama dan kedua telah pun kita bincang bersama terdahulu. Sekarang ni kita akan pergi kepada hadis yang ketiga yang berkaitan dengan tajuk kita, iaitu kesungguhan dalam menimba ilmu. Hadisnya ialah hadis yang masyhur sebenarnya, bukanlah hadis yang tidak diketahui, tetapi hadis yang masyhur. Kita telah dengar banyak kali dah hadis ni sebenarnya, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakati Ramadan فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Okay. رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة. Okay, rakam 5010. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan aku untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu datang kepadaku seorang lelaki, dan dia telah mengambil yahsu at-ta'am. Yahsu ni maknanya dia mengambil dengan tangannya, yang mengambil makanan itu. Zakat Ramadan sini kita pun tahu kan, bila sebut zakat Ramadan itu maksudnya zakat fitrah, okay, yang diberikan oleh para sahabat. Ditugaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga zakat fitrah ini, iaitu yang berbentuk makanan. Okey. Khilaf berkenaan dengan bayar makanan, bayar guna duit, itu cerita lain. Kita fokus pada hadis ni dulu. Kalau nak tanya soalan tu tanya kemudian. Boleh tanya insya-Allah. Mana-mana yang kita boleh jawab. Kita tanya soalan yang saya boleh jawab ya. Okey, baik. Faja'ala yahthu min at-ta'am, jadi dia pun mengambil makanan dengan tangannya. Okey. Fa akhadtu, lalu Abu Hurairah pun menangkapnya dan berkata, aku akan bawa kamu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian faqassal hadis, maksudnya hadis itu pun dipotong, okey, dan diceritakan seterusnya sehinggalah kepada mana hadis panjang, tapi pengarang nak ambil bahagian itu saja, ataupun Bukhari telah memotongnya. Saya rasa sini pengarang telah memotongnya hinggalah kepada kata-kata lelaki itu
idza awaita ila firashik, sekiranya kamu pergi kembali ataupun kamu pergilah, sekiranya kamu pergi ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Kerana dengan itu akan sentiasa wujud seorang akan sentiasa wujud penjaga daripada Allah yang menjaga kamu. Maksudnya Allah akan hantar penjaga untuk menjaga kamu. Okey, maksudnya apa? Maksudnya malaikat lah kan. Wala yaqrabuka syaitan, dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu, mengganggumu hatta tusbih, sehinggalah kamu bangun pada waktu pagi. Nabi SAW telah berkata, sadaqaka wa huwa kadhub. Dia telah bercakap benar kepada engkau wahai Abu Hurairah, sedangkan dia adalah penipu besar. Zaka syaitan. Dia adalah syaitan. Yang datang kepada kamu orang tu sebenarnya adalah syaitan. Okey. Jadi dengan hadis ini kita ingin melihat apakah huraian yang kita nak ambil berkaitan dengan tajuk, iaitu kesungguhan dalam menuntut ilmu. Okey. Ya, kesungguhan dalam menimba ilmu. Pertama sekali, orang yang berjaya mereka akan belajar. Kan, orang yang berjaya mereka akan belajar daripada persekitaran mereka. Okay, mereka akan belajar daripada persekitaran mereka. Sebab tu saya pun dulu-dulu kan dalam ceramah saya biasa sebut, kan, kita sebagai orang Islam kita kena lihat persekitaran kita kan dengan pandangan yang penglihatan dan pandangan yang kita boleh sebut kritis lah. Pandangan yang kritis, iaitu kita cuba berfikir. Bila tengok tu berfikir. Contohnya kita nampak seorang tu buat satu perkara dan kita fikir adakah ini dibenarkan, adakah ini tidak dibenarkan. Okay? Tanya soalan tu dan kita cuba jawab. Kalau dibenarkan, adakah ini benda yang halal? Okay? Ataupun kalau dibenarkan dah halal lah, tapi apakah dalilnya? Kalau tidak dibenarkan, apalah pula dalilnya? Okey, cuba. Kalau tak tahu, alamak, saya kena belajar kan. Saya kena cari sekejap lagi. Ataupun tulis kalau tak ada kerja, kan, maksudnya tak ada kerja yang tak memandu kan contohnya, kita pun tulis kepada seorang ustaz tu, ustazah ke, ustaz ada tak dalil yang mengharamkan perbuatan sekian-sekian. Okey. Jadi dengan itu, orang yang berjaya ni kita kena ingat ialah yang sentiasa nak belajar tanpa sempadan. Sentiasa nak belajar. Dia bukannya bila dah habis SPM dia tak nak belajar. Bila dah habis BA dia tak nak belajar. Bachelor kan. Kalau dah habis Masters dia tak nak belajar. Kalau habis PhD dia tak nak belajar dah. Tak, dia berterusan belajar. Kita akan melihat para ulama kita sentiasa belajar dan menuntut ilmu. Saya pernah duduk sekali di Masjid An-Nabawi. Okay, majlis siapa dia? Majlis Syekh Ibn Uthaymin, Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Bila saya duduk tu, saya memang tak duduk kat depan sangatlah, lagipun ramai orang kan. Saya tengok, pada saya ada seorang syekh duduk sebelah saya pusing. Saya tengok, Masya Allah. Siapa dia? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Okay, muhaddith Ad-Diyar As-Saudiyah. Kira ahli hadis yang masyhur di Arab Saudi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahanda kepada Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Okay, hafizahumullah. Ada kat sebelah saya. Oh, Masya Allah. Saya duduk, asalnya duduk santai-santai. Bila dia ada sebelah, saya duduk tegak sikit lah kan. Segan kat dia. Okay? Jadi nak tunjukkan walaupun dia dah menghafal kutub sitah, kutub tis'ah kan. Hadis-hadis dalam itu, rijal-rijal berkenaan dengan hadis itu dia dah hafal. Dia tetap datang dan mendengar taujihat, mendengar apa dia, pengisian yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Okay, so dengan itu saya pun terkejut jugalah dan memberi satu inspirasi lah bahawa kita dah tinggi macam mana pun kita dapat sijil doktor ke PhD ke apa semua, kita tetap kena meneruskan pengajian. Okay. Dan untuk belajar ni, kita tidak hanya belajar daripada orang yang lebih daripada kita. Kita tak hanya belajar daripada orang yang ilmunya lebih daripada kita, pengalamannya lebih daripada kita. Sebaliknya kita boleh sahaja belajar daripada orang yang kurang daripada kita. Okay? Ada kata-kata para ulama mengatakan la yambulur rajulu hatta ya'khudha mimman fawqahu wa mimman mithlahu wa mimman dunahu. Tidak akan menjadi mulia seorang penuntut ilmu itu kecuali setelah dia mengambil ilmu daripada orang yang lebih tinggi, daripada orang yang sama dengan dia dan juga daripada orang yang kurang daripadanya. Sebab tu kita akan dapati para ulama muhaddithin, okey, ulama ahli hadis,
dalam kitab mustalah hadis kita akan tengok riwayatul akabir anil asagir. Okay, biasanya al-asagir iaitu yang muda-muda ni ambil ilmu daripada orang yang tua. Tetapi ada di sana riwayatul akabir, riwayat orang yang tua, anil asagir, daripada orang yang muda. Riwayatul aba anil abna. Riwayatul aba'u, riwayatul aba'i anil abna. Periwayatan bapa daripada anaknya. Okay, so itu benda biasa dalam ilmu. Kita tak kisah datang daripada orang yang kurang daripada kita, kita tetap ambil. Okay. Bahkan sekiranya ilmu itu datang daripada musuh kita pun kita akan ambil. Datang daripada musuh kita pun kita akan ambil. Kita tak kisah. Selagi mana musuh kita itu berkata benar, kita akan mengambil ilmu tersebut. Dan biasanya musuh ni bila dia bercakap tentang kelemahan kita, artinya memang itu adalah kelemahan kita. Kawan kita kemungkinan dia nak menjaga hati kita dan dia tak berapa nak cakap kelemahan kita. Okay, dia nak jaga hati kan. Okay. Walaupun sebenarnya lebih elok dia cakap terus kelemahan dengan cara yang lembut. Tapi biasanya kita nak jaga hati kawan kita, kita taklah cakap kan. Kalau kita cakap pun cakap yang dengan cara berlapik-lapik sampai dia pun akhirnya tak faham kan. Tapi musuh kita dia akan kata okey, kelemahan dia ni macam ni. Kalau kita dengar yang tu, maknanya itulah yang kita kena baiki. Memang betul lah itu kelemahan kita. Bila musuh Islam mengatakan kelemahan umat Islam adalah sekian. Oh, macam tu. Mereka nampak itu kelemahan kita. Jadi kita kena memperbaiki kelemahan kita. Contohnya bila dia kata kelemahan umat Islam ini, akhlak mereka kurang. Contohlah kan. Okay? So kita kena tengok, cek balik semula. Jika betul, maka kita baiki semula akhlak kita. Lebih daripada itu, sebenarnya orang yang berjaya ini mereka akan belajar walaupun daripada haiwan, daripada binatang. Tapi belajarnya, maksudnya belajar benda yang baik. Okay, belajar benda yang baik ini, kita kalau ada binatang, dia buat sesuatu yang okey kan, kita pun ambil manfaat. Okay, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Ali Imran ayat yang ke-31, faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Ini kisah dua anak lelaki Nabi Adam alaihi salam yang seorangnya telah membunuh yang seorang lagi, lalu dia tak tahu nak buat apa, maka Allah pun menghantarkan seekor gagak yang dikatakan dalam kitab tafsir yang dia menghentak-hentak kakinya pada tanah untuk memberi isyarat, okey, buka tanah ni ataupun korek tanah ni, masukkanlah mayat saudaramu itu. Lalu si pembunuh itu mengatakan, adakah celakalah aku, adakah aku ini tidak boleh buat seperti mana yang dibuat oleh gagak ini. Okey. Jadi begitulah kita belajar kita belajar daripada sesiapa sahaja, sama ada dia baik, sama ada dia jahat. Kalau dia bercakap yang benar, itu syaratnya. Kalau dia bercakap yang benar, kita ambil. Dengan itu kita faham kalau orang yang baik sekalipun dia cakap yang tidak benar, kita tidak boleh ambil. Dan di sinilah kita akan dapati kemungkinan kesilapan. Okay, berlakunya kesilapan setengah kumpulan seperti golongan tasawuf kan, sufism yang melampau, yang menerima apa sahaja yang disebut oleh guru mereka, oleh syekh mereka. Memandangkan kita masih lagi muridun, kita kena terima daripada syekh kita, tak kira lah nampak macam betul ke tak betul, terima sahaja. Okay, jawapannya sebenarnya ini adalah satu kesilapan. Kalau kita nampak tak betul, kita kena tanya kenapa begini. Dia huraikan, nampak huraiannya ada dalil, barulah kita terima. Tapi kalau dia huraikan inilah yang saya dapat mimpi malam tadi, maka itu tidak boleh diterima. Okay? So dengan itu kita faham pada permulaan perbincangan ini, kita ambil ilmu daripada sesiapa sahaja, tidak kira sama ada yang salih ataupun yang tidak salih, sama ada manusia ataupun binatang. Selagi mana ilmu itu adalah ilmu yang betul dan benar, kita ambil. Okey. Baik. Seterusnya kita dapati sekarang ni kan, di zaman kita sekarang ni, kita dapati ilmu itu telah pun menjadi detail. Dia telah menjadi begitu detail ataupun begitu, dipanggil apa apa perkataan detail kalau dalam bahasa Melayu, telah menjadi telah
menjadi begitu banyak dari sudut takhasus ataupun pengkhususan. Okey. Kalau dulu-dulu mungkin tak ada masalah lagi. Kan di zaman Rasulullah pun tak adalah masalah sangat kalau kita tengok, kita perhatikan, tak ada pun ilmu-ilmu yang kita belajar sekarang ni. Okey. Ilmu nahwu, ilmu saraf, mustalah hadis, tak ada pun kelas mustalah hadis kan Nabi buat, tak ada kan. Kelas fiqh pun tak ada, kelas tafsir. Nama kelas tu adalah kelas tafsir, tak ada. Okey. Kita sekarang ni kita ada subjek tafsir, fiqh dan sebagainya. Ini semua adalah sesuatu yang wujud di zaman Nabi SAW, tetapi dengan penjenamaan semula. Okey, so benda yang wujud pada zaman Nabi dijenamakan semula, tak ada masalah. Itu bukanlah satu bid'ah sayyi'ah, dalalah, bukan bid'ah yang sesat, tetapi itu adalah bid'ah hasanah. Itulah sebenar-benarnya bid'ah yang betul. Betul? Okey. Ataupun kalau kita nak sebut bid'ah hasanah, ataupun ni'matil bid'atu hadhi, macam yang disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab, ataupun kita nak sebut dengan bahasa lain sunnah hasanah. Ini sebenarnya adalah sunnah dan bukannya bid'ah. Okay, bid'ah dari sudut dia adalah benda baru kan, tapi benda baru dalam bahasa sahaja, kerana benda tu sebenarnya ada. Ada tak Nabi ajar tafsir? Ada. Ada tak Nabi ajar apa dia panggil ni? Hadis? Ada. Ada tak Nabi ajar fiqh? Ada. Kan? Okey. Jadi pengajaran tu ada, cuma kita menjenamakan semula. Kenapa kita menjenamakan semula? Kerana ilmu tu dah bercabang-cabang. Okey, ilmu tu dah bercabang-cabang. Ilmu Al-Quran adanya, tafsir adanya, sebelum tu adanya tajwid, kan, tajwid, kemudian tafsir, kemudian tadabbur, kemudian apa lagi, qiraat, kan, dan sebagainya lah, kan. Ilmu hadis pun dah ada macam-macam dah. Sebelum nak belajar hadis tu, kita kena faham mustalah hadis, okay, kemudian takhrijul hadis, kemudian apa lagi, mushkilul hadis, sabab wurudil hadis, kan, rijal, ilmu tentang periwayat hadis, kan. Semua itu dah menjadi bercabang. Okey. So di sini dalam keadaan ini, apa yang kita kena buat ialah kita kena melihat kepada kita kena melihat ilmu ini sebagai satu ilmu yang, pertama sekali kita kena lihat satu ilmu yang menyeluruh. Okey, ilmu yang menyeluruh. Bila kita nampak ilmu ini menyeluruh, kita tidak akan memandang rendah kepada sesiapa sahaja pun yang mengambil ilmu yang menyeluruh ni, yang mengambil ilmu yang pertama. Katalah orang yang mengajar, maaf, katalah orang yang mengajar tajwid, kita tak akan memandang rendah kepada orang yang mengajar ilmu tajwid. Okay, kita tidak akan memandang rendah kepada orang yang mengajar ilmu tafsir. Kita tak akan memandang rendah kepada orang yang mengajar ilmu fiqh. Kita tak akan memandang rendah kepada orang yang mengajar yang mengajar ilmu dakwah, kan, ilmu dakwah. Dakwah pula macam-macam. Ada dakwah kepada umat Islam, ada dakwah kepada umat yang belum Islam lagi, umat yang kafir, kan. Dakwah pula ada dakwah di dalam bilik, ada dakwah pula maknanya dalam bilik-bilik pengajian macam kita buat sekarang ni. Ada juga dakwah dalam street, kan, street dakwah. Jadi kita tak akan pandang rendah kepada orang yang buat street dakwah. Orang yang buat street dakwah tidak akan pandang rendah kepada orang yang mengajar di dewan-dewan kuliah. Okey, kerana adanya takamul ma'rifi. Adanya, dia panggil apa lah? Takamul, iaitu kesempurnaan dari sudut ilmu. Okey, antara pengkhususan yang ada ini. Okey, jadi pengkhususan yang ada ni jangan dianggap sebagai satu pengkhususan yang memusuhi pengkhususan yang lain. Kalau saya ni bidang hadis, saya nak bergaduh dengan orang yang bidang fiqh, kenapa? Kan? Saya sepatutnya berkawan dengan dia, kerana bila ada sesuatu perkara yang saya tak tahu hukumnya, saya akan tanya dia. Kalau dia pula tengok ada satu hadis yang dia mungkin tak tahu cara nak sampai kepada status hadis itu sahih ke dhaif ke apa, dia akan tanya saya. Begitulah yang berlaku. Okey. Cuma kat sini satu perkara yang penting yang perlu kita berikan perhatian ialah kita kalau kita nak belajar bersungguh-sungguh, kita wajar memilih takhasus ataupun pengkhususan ilmu, okay, mengikut apa? Kita nak ikut apa? Kan ada orang tanya, kan. Ini sebenarnya soalan lah, kan. Kalau seseorang tu dia nak belajar, dia kena belajar ikut apa? Adakah ikut apa yang mak dia ajarkan kepada dia, yang mak dia suruh dia jadi, yang bapa dia suruh dia jadi,
ataupun macam mana, kan? Adakah apa yang masyarakat nak dia buat, maka dia pun belajar yang itu. Okay, sebenarnya kat sini, kalau kita nak belajar sesuatu ilmu secara spesifik, secara takhasus, secara detail, kita kena belajar mengikut raghbatul insan wa muyulihi. Maksudnya mengikut dia panggil apa? Raghbah iaitu kita punya apa perkataannya tu, raghbah mengikut apa yang kita suka. Kan ilmu ni kalau kita nak belajar apa yang kita suka. Okey, dan belajar apa yang kita cenderung. Okey, contohnya kalau kita nampak diri kita suka kepada ayat-ayat Al-Quran, okay, suka kepada kitab-kitab tafsir, okay, dan kita yalah kita belajar macam-macam, sekarang ni kan, kita belajar tafsir, akidah, firaq, tajwid, qiraat, semua kita belajar. Tapi bila belajar yang lain-lain tu rasa okey, tak apa. Tapi bila belajar je tafsir, kita rasa macam rasa segar je badan kita kan. Okay, bila belajar contohnya, wallahualam, sebutlah satu ilmu kan, kita rasa macam susah nak faham faraid kan, ilmu faraid, Allah Akbar. Rasa macam susah, berat kan. Ni dapat setengah, ni dapat 1/4, ni dapat jadi pening. Okey, tapi belajar tafsir kita rasa macam tenang. Maka kita buat apa? Kita fokuslah kepada ilmu itu tanpa mengabaikan ilmu yang lain. Okey, so katalah ada 10, okay, ada 10, ilmu tafsir di tengah-tengahnya yang kita sayang, yang kita suka, itu kita fokus lebih. Yang lain ni kita ambil maklumat. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau orang tu macam tadi saya sebut ilmu faraid, ada seorang tu pula dia bila kira-kira dia laju. Kan dia belajar faraid dia laju. Dia belajar tafsir je dia mengantuk, kan? Okey. Maka dia ambillah kitab tafsir ringkas untuk faham kalamullah, kan? Untuk faham tafsir. Tapi dia jangan baca buku yang panjang-panjang, nanti dia mengantuk. Tapi dia kena fokus dalam bidang yang tadi yang dia suka tu, faraid contohnya, kan? Dengan itu, ini yang kita sebutkan, kalau nak belajar ikut kecenderungan kita dan belajar apa yang kita suka lebih daripada ilmu-ilmu yang lain. Okey. Kerana kalau saya sendiri di UKM, orang tanya kan, kata Ustaz, macam mana Ustaz saya nak belajar, kita Jabatan Quran dan Sunnah, saya nak ambil Quran ke nak ambil Sunnah? Saya akan tanya soalan ni lah, kamu suka yang mana? Kata saya suka Quran Ustaz, tapi macam trend sekarang ni hadis Ustaz. Jadi saya nak masuk hadis. Saya akan tanya dia balik, kamu masuk tu, satu, mampu ke tak mampu? Yang kedua, betul-betul suka ke ataupun sebabkan orang suka? So saya tanya betul-betul ni kan. So dia akan jawab, sebenarnya saya tak nak sangat, saya lebih suka hadis dan saya lebih suka tafsir. Jadi saya akan fokuskan kepada apa yang dia suka dan apa yang dia mampu, lebih daripada apa yang orang suka yang dia kurang mampu sedikit. Okey. So kita kena tengok ilmu yang kita mahir ataupun kita mampu untuk mahir, dan kita mahirkan diri kita dalam ilmu itu. Seterusnya kita khidmat, kan? Kita khidmat kepada Islam, kita khidmat kepada umat Islam, okey, menggunakan ilmu tersebut. Okey, contoh saya bawa kat sini sebelum kita teruskan. Contohnya siapa dia tu? Zaid bin Thabit kalau tak silap, kan, seorang sahabat yang muda di zaman Nabi SAW, diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar bahasa Yahudi. Okey, Ibraniyah kan. Untuk belajar bahasa Yahudi, dan dia telah dapat belajar dalam masa yang singkat, dalam masa seminggu kalau tak silap, seminggu ataupun 2 minggu kalau tak silap, seminggu sahaja. Okey. Jadi Rasulullah SAW telah menggunakan kemahiran yang ada pada Zaid untuk belajar bahasa Yahudi, dan dengan itu Zaid bin Thabit walaupun masih muda, beliau sentiasa dipanggil oleh Rasulullah SAW bila mana Rasulullah SAW berurusan dengan orang Yahudi. Okey, takut nanti orang Yahudi tunjukkan kitab Taurat, ni kitab Taurat kami kata macam ni, kan? Okey, so Zaid akan dipanggil, baca tengok. Okey, begitulah kiranya kita melihat kepada kemahiran kita dan kemampuan kita untuk kita menyelami sesuatu ilmu yang bersifat detail itu, okey, agar kita dapat memberi manfaat kepada diri kita dan kepada umat Islam dan kepada Islam juga, kan, agar Islam menjadi agama yang
yang teratas, dan umat Islam menjadi umat yang teratas. Okey. Seterusnya, kita ambil berapa ni? Sekejap. Okey. Seterusnya, kita kembali kepada hadis ini. Dalam hadis ini, kita nak tengok kepada riwayat yang lebih sempurna, iaitu kita bacakan hadis ini kan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan diriku untuk menjaga zakat Ramadan. Fa'atani atin, maka datang seorang lelaki, faja'ala, pada waktu malam kan, faja'ala yahthu minat ta'am, maka dia mengambil makanan. Makanan tu maksudnya makanan zakat tadilah, kan orang letak zakat macam-macam. Okey. Adanya kurma, adanya susu kering, adanya kismis dan sebagainya lah, kan, yang biasanya dijadikan zakat fitrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lalu fa akhadtuhu wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka aku pun tangkap dia dan aku berkata kepadanya, demi Allah aku akan bawa kamu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kamu mencuri zakat, kan. Wa inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun syadidah. Tapi lelaki itu berkata, aku ini memerlukan, aku ada anak-anak kecil, kan, keluarga, kan, dan aku perlukan, aku ada keperluan yang teramat sangat, kan, sebab tu aku ambil duit, aku ambil makanan ni, kan. Maka Abu Hurairah pun berkata, fa khallaitu anhu, dia kata tak apalah, dia pun lepaskan, okey, kerana ialah sebab-sebab yang dinyatakan itu. Fa asbahtu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bila waktu pagi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruk al-barihah. Okey, wahai Abu Hurairah, apakah yang dibuat oleh banduan kamu, kan? Banduan maknanya orang yang kamu tangkap malam tadi itu, apa yang dibuat, kan, malam tadi. Okey, jadi Abu Hurairah bercerita yang dia telah qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabilahu. Wahai Rasulullah, dia telah mengadu, ada berada dalam orang kata apa, keperluan yang teramat sangat, kemudian keluarga pula, kan, kecil-kecil apa semua. Aku pun rasa kesian kat dia. Rahim tu, aku rasa kesian dan aku pun lepaskan dia. Qala ama innahu qad kadzabaka wa sayamut. Nabi cakap, kan, sebenarnya dia itu telah berbohong kepada engkau dan dia akan datang lagi, dia akan kembali. Okey. Jadi Abu Hurairah berkata, fa'araftu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu sayaudu. Okey, maka aku pun tahu yang lelaki itu akan datang kerana apa? Kerana Nabi cakap dia akan datang. Okey, so tengok iman para sahabat ni, bila Nabi cakap sesuatu mereka akan percaya. Okey. Farasattuhu faja'a yahsu min at-ta'ami. Okey, lalu aku pun bila menjaga harta zakat itu, aku pun sambil-sambil tu memerhatikan kedatangan lelaki itu. Lalu dia pun datang dan dia pun buat kerja yang sama, mengambil makanan. Aku pun tangkap dia, fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia samalah. Aku pun tangkap dia, ni kali yang kedua, kan. Aku tangkap dia dan aku pun kata, aku akan aku akan bawa engkau jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lelaki itu cakap? Qala da'ni fa inni muhtajun wa alayya ilayun wa alayya iyalun la a'udu. Okey, la a'udu. Farahimtuhu fa khallaitu sabilahu. Okey. Lelaki itu berkata, biar ada, lepaskanlah saya. Saya ni orang yang memerlukan, saya ada keluarga dan saya takkan kembali lagi dah, kan. Okey. Farahimtu, aku pun kesian kat dia dan lepaskan dia. Fa asbahtu, samalah ceritanya. Aku pun bila waktu pagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya dan berkata, ya wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dibuat oleh banduan kamu, kan? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, dia telah mengadu, ada keperluan, ada yang keperluan yang dahsyat, kan. Kemudian keluarganya lagi, aku pun kesian dan aku pun lepaskan dia. Apa Nabi jawab?
Qala ama innahu qad kadzabaka wa sayauд. Okey, Nabi cakap lagi, dia telah berbohong kepada kamu, menipu kamu dan dia akan kembali lagi. Okey, jadi maknanya kali kedua. Okey. Kali ketiga ni malam tu pula, okey. Lelaki tu datang lagi. Dan Abu Hurairah tangkap dia. Dan Abu Hurairah cakap, aku akan bawa kamu jumpa dengan Nabi SAW dan ini adalah kali yang ketiga. Kan? Yang kamu sebut, kamu takkan kembali. Jadi aku tak boleh maafkan dah. Kan? Kamu datang juga kan? Okey. Jadi lelaki tersebut mengatakan, da'ni u'allimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Okey. Lepaskan aku dan aku akan ajarkan kepada kamu beberapa perkataan yang akan yang Allah akan memberikan manfaat kepada kamu dengan perkataan-perkataan itu. Qultu ma huwa? Okey, Nabi siapa Abu Hurairah kata, okey, apa dia? Qala idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtim al-ayah. Fa innaka lan yazala 'alayka min Allah hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Okey. Lelaki tu kata, kamu bacalah kalau kamu nak pergi ke tempat tidur kamu, nak tidur malam, bacalah ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sehingga kamu habis baca ayat itu. Dengan itu kamu akan mendapat penjaga daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu pada malam itu sehinggalah datangnya waktu pagi. Okey, so Abu Hurairah pun lepaskan dia dan pada waktu pagi jumpa lagi dengan Nabi SAW dan Nabi berkata, ma fa'ala asirukal barihah. Sama soalan yang sama 3 kali dah. Apakah yang dibuat oleh banduan kamu malam tadi? Jadi Abu Hurairah pun ceritakan, mengatakan, wahai Rasulullah, dia mengatakan dia mendakwa yang dia mengajar saya beberapa perkataan yang Allah akan berikan manfaat kepadaku dengan perkataan-perkataan itu, lalu aku pun biarkan dia, kan, aku pun lepaskan dia lah pasal dia nak ajar benda baik kan. Okay. Lalu Nabi berkata, mahia, so apa benda, apakah perkara itu, apakah yang diajarnya? Abu Hurairah jawab, dia bercakap kepadaku, kalau kamu macam yang tadi itulah, kalau kamu nak tidur bacalah ayat kursi daripada awal sampai habis, okey. Kerana kamu dengan itu kamu akan mendapat penjaga daripada Allah dan syaitan tidak akan mendekatimu sampailah waktu subuh. Okey. Dan riwayat ini mengatakan wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair. Okey, ini adalah riwayat, ini bukannya kata-kata siapa dia, Abu Hurairah. Ini adalah kata-kata periwayat lain mengatakan para sahabat ini mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan. Okey, sebab tu bila lelaki tadi kata, lepaskan aku akan hajar engkau, maka dia pun lepaskan kerana dia nak benda baik, ilmu kan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Sesungguhnya dia telah bercakap benar kepada engkau dalam keadaan dia adalah seorang yang penipu besar. Okey. Kita apalah kan. Kemudian Nabi bertanya lagi, ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layal? Adakah engkau mengetahui siapakah yang engkau bercakap dengannya, siapakah lelaki itu yang engkau bersembang dengannya, bercakap dengannya sejak 3 malam ni, wahai Abu Hurairah, kan? Qala la, Abu Hurairah kata, tidak, aku tak tahu pun siapa dia ni, kan? Qala dzaka syaitan. Okey, so Nabi mengatakan itulah syaitan. Okey, dia itu adalah syaitan. Okey. Baik. Sebenarnya banyak yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Kan, banyak yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Namun saya nak memberi sedikit penekananlah kepada beberapa bahagian. Okey, kepada beberapa bahagian. Jadi kita tengok dahulu. Pertama sekali, bila kita lihat hadis ini, dan kita dapati di zaman Nabi SAW, zakat fitrah itu kebiasaannya di zaman Nabi adalah makanan. Memang ada khilaf kemudiannya di mana dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, sekejap dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah membenarkan membayar zakat fitrah menggunakan duit.
Berbeza dengan mazhab al-Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak dibenarkan. Okey, namun di Malaysia ini walaupun mazhabnya adalah Syafi'i, kita dapati penguasa mengambil pandangan mazhab Hanafi membenarkan, okey, menggunakan apa? Membayar zakat fitrah dengan duit. Okey. So sini kita nak tunjukkan sebenarnya dalam fiqh ini adanya keluasan dan keluasan dan keluasan, kan? Okay. Iaitu flexibility. Dalam bahasa Jawa sebut luas, kan? Luas iaitu flexible. Flexibility. Okay. Dan kita sebenarnya boleh saja mengambil mana-mana mazhab yang bersesuaian, yang kita rasakan sesuai dengan dalil ataupun sesuai dengan keadaan. Walaupun mazhab itu, pandangan itu pada dalam sesuatu urusan, walaupun urusan itu adalah pandangan yang lemah pada kita. Contohnya kita kata apa contoh yang lain? Dalam contoh ni kita kata yang pandangan kita yang lebih kuat insya-Allah adalah membayar zakat dengan makanan. Tetapi kalau kita merasakan ada sesengah situasi kita lebih elok kita membayar dengan duit, maka boleh sebenarnya kita mengambil pandangan itu, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so kita jangan taksub dengan satu pandangan. Kita dah mengatakan kita mazhab Syafi'i, kita tak ambil mazhab lain, tak, sebenarnya itu tak berlaku. Di Malaysia pun itu tak berlaku. Okey, banyaklah contoh-contoh lain. Okey, so apa pun kita menghormati pandangan yang lain dan kita sentiasa cuba untuk mencapai pandangan yang terbaik. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita dapati di sini, kan, kalau kita perhatikan, Abu Hurairah dah tangkap, dia dah diwakilkan untuk menjaga zakat fitrah. Okey, kemudian dia dah tangkap orang yang mencuri. Tetapi bila orang itu memberikan alasan yang munasabah, dilepaskan sahaja. Kan, dilepaskan sahaja. Okey, kat sini antara faedah yang boleh kita ambil ialah kalau kita diberikan amanah untuk menjaga sesuatu, okey, dan ada bahagian tertentu ataupun peringkat-peringkat tertentu yang merupakan autoriti kita, di bawah kuasa kita, kita boleh sahaja melaksanakan ataupun kita boleh sahaja mengeluarkan arahan, okay, tanpa merujuk kepada pihak atasan. Okay, macam ni lah, kan. Kalau kita akan fikir, kenapa dia tak bawa terus? Bukankah dia ditugaskan untuk menjaga? So kalau dah tangkap, kena bawa lah. So kat sini kita faham ada peringkat-peringkat yang di bawah kuasa dia boleh laksanakan. Okay? Dia boleh lepaskan. Dan benda ni kadang-kadang kita boleh rujukkan kepada satu hadis Nabi SAW, di mana ringkasnya hadis itu menunjukkan seorang lelaki telah menangkap seorang lelaki lain yang mencuri. Okay? Apabila dibawa kepada Nabi SAW, Nabi pun menghukumkan potong tangan kerana apa yang dicuri itu melebihi hadnya, had untuk memotong tangan. Lalu orang yang menangkap tu dia kata, wahai Rasulullah, kalau begini tak payahlah, aku maafkan dia. Okay? Lalu Nabi SAW mengatakan, tolaklah hukum-hukum ini, kan, sebelum datang kepada aku. Tapi kalau dah sampai kepada aku, dah sampai kepada pihak pemerintah menjatuhkan hukuman, maka tidak boleh lagi dimaafkan. Okay? So maknanya ada authority sebenarnya untuk kita ni memaafkan, kan, sebelum kita bawa ke peringkat atasan ataupun peringkat mahkamah. So kena faham-fahamlah, kan, mana kita ataupun kena belajarlah apakah peringkat ataupun tahap yang kita boleh keluarkan arahan kita, apakah tahap yang tidak boleh kita keluarkan arahan kita. Macam ibu bapa, bapa keluarga, bapa adalah ketua keluarga, ibu itu adalah pembantunya, tapi ada sesengah tempat, kan, walaupun ibu tidak mendapat mandat, tidak mendapat arahan daripada bapanya, boleh sahaja ibu itu mengeluarkan arahan kepada anak-anaknya. Dan bapaknya tengah kerja dalam mesyuarat, tak boleh buat keputusan, tak boleh beri keputusan, tak tanya pun tak angkat, dan di rumah tu ada satu emergency yang berlaku, takkanlah mak tu nak tunggu, kan. Dia kena fikir sesuatu. Kalau dia kena buat keluar ke klinik, bawa lah. Ke hospital, bawa lah.
Balik bapak terperanjat, kenapa tak cakap kan? Dah emergency, takkan nak cakap. Cakap pun kan tak jawab kan. Mesej tak jawab, telefon tak jawab. Katakan nak biar anak tu berdarah kan, contohnya. Okay? So kena faham situasi itu. Baik. So kat sini Abu Hurairah telah memberikan kelonggaran, lepaskan sekali. Kemudian Nabi pun tanya, maknanya ini di zaman wahyu. Kan, di zaman wahyu. Dan kadang-kadang, walaupun ini di zaman wahyu, kadang-kadang di zaman kita ini pun kan adanya kita tak punya wahyu lah. Okay? Ilham pun kita tak sebut ilham, tapi mungkin ada CCTV. Kan, mungkin ada CCTV, mungkin ada kertas yang terlepas contohnya kan kepada bos. Jadi bila kita buat sesuatu arahan, bos tahu arahan itu, dia panggil kita kena buat apa? Kita berilah penjelasan. Okey. Dan bos ini pun kalau dia seorang bos yang betul-betul pandai, okey, yang betul-betul pandai mengurus, dia akan dapat kenal pasti bahawa apa yang dibuat oleh staf saya ini, apa yang dibuat oleh pekerja saya ini, okey, adalah benda yang betul dan tidak tak perlu pun nak berikan hukuman. Kat sini Nabi tak marah pun kepada Abu Hurairah, kenapa engkau tidak menghukum dia, kenapa tak bawa terus kepada aku kan. Jadi itu benda yang orang kata apa, boleh diterima dalam logik pun boleh terima kalau orang tu memerlukan dan dia datang, okey, dan dia ambil duit makanan itu tanpa izin tapi dalam keadaan memerlukan, kita boleh maafkan dia. Okey. Tapi di sini Nabi SAW menceritakan satu benda, iaitu dia ini dia cakap kepada kamu dalam keadaan dia menipu. So ini maknanya ada wahyu. Ada wahyu. So bila ada wahyu, Abu Hurairah pun dan Nabi pun cakap dia akan datang lagi, artinya Abu Hurairah pun menerima kan bahawa dia menipu dan dia akan datang. Okey. Kali yang kedua, bila lelaki itu datang dalam keadaan Abu Hurairah tahu dia ni penipu kan, dan dalam keadaan Abu Hurairah tahu dia akan datang untuk buat benda yang sama kan, dan Abu Hurairah pun tangkap. Tapi tengok kat sini, inilah yang dinamakan sebagai ruh al-qanun. Dalam bahasa Arab ruh al-qanun, dalam bahasa kita sebut sebagai Allah musta'an, ruh al-qanun ataupun budi bicara. Kita sebut sebagai budi bicara. Okey. Budi bicara ni kalau ada, selamat kan, masyarakat ni akan selamat. Okay, tapi kalau budi bicara ni tak ada, semua benda nak ikut nak ikut undang-undang yang tertulis kan, kita akan menghadapi masalah. Bila ini adalah budi bicara, contoh budi bicara bila lelaki ini dah diketahui dia salah, okey, dia menipu dan dia akan datang lagi buat kesalahan yang sama. Abu Hurairah pun dah tangkap, tetapi dia merayu lagi kan, kali kedua dia benarkan. Abu Hurairah pun kata farahimtuhu fa khallaitu sabilahu. Okey, saya pun merahmatinya dan ini adalah satu sifat yang mulia. Okay, bila dia ceritakan perkara ini kepada Nabi SAW, Nabi tak kata tak boleh engkau rahmat kat dia dalam keadaan ni. Tak. Nabi biarkan je. Nabi hanya mengatakan dia menipu dan dia akan datang lagi. Tapi Nabi tak kata perbuatan engkau, wahai Abu Hurairah, merahmatinya dalam keadaan itu dan melepaskannya adalah satu kesalahan. Kalau benda ni salah, Nabi SAW akan beritahu itu adalah kesalahan. Okay? Jadi ini merupakan takrir kan. Ini merupakan perakuan daripada Nabi SAW. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ikhwan dan akhwat sekalian, dalam urusan kita berinteraksi dengan orang ramai, budi bicara ini cukup baik. Kan, cukup baik, dan budi bicara ini akan memberikan ruang yang banyak kepada manusia. Okay? Maknanya kita tahu dia salah contohnya, tapi kita membenarkan dia salah. Kita membiarkan untuk dia mempunyai ruang kan dalam mengamalkan kuasa yang diberikan kepadanya. Okey. Baik. Kali yang kedua pun Abu Hurairah rasa kesian dan Rasulullah pun cakap dia ni menipu dan dia akan datang lagi. Kali yang ketiga Abu Hurairah dah kata okey, Nabi pun dah cakap dah ni, dan kali ketiga ni aku tak akan lepaskan. Okay, sini menunjukkan kan, kalau kita tengok betul-betul, kita akan dapat faham bila adanya kesilapan kan daripada orang bawahan kita kan, sewajarnya diberikan peringatan
Seterusnya kedua diberikan apa? Diberikan amaran, kan. Yang ketiga barulah tindakan. Okey. So ini mungkin salah satu dalilnya, kan, yang boleh kita gunakan untuk amalan itu. Jangan daripada awal lagi kita dah hukum dia, tidak, kan. Okey. So apa pun yang pentingnya, kali yang ketiga yang memang Abu Hurairah kata dah kali ni dah tak boleh maaf. Okey. Namun disebabkan lelaki itu memberikan janji bahawa kalau dia beritahu, kalau dia lepaskan, kalau Abu Hurairah lepaskan dia akan memberikan satu ilmu, kan, kepada Abu Hurairah, kan. Dan dengan itu perawi hadis pun mengatakan para sahabat mereka ini adalah satu kumpulan, satu golongan yang amat sukakan kepada kebaikan. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair. Okay, mereka ini amat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan. Okay, lalu Abu Hurairah pun menerima syarat itu untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Okay. Dan dengan itu, bila berjumpa dengan Rasulullah SAW pada paginya, Rasulullah pun tanya lagi, okay, dan Abu Hurairah pun jawab benda yang sama. Cuma bezanya ialah kali ketiga ni memang sebenarnya aku tak nak lepaskan dia, tetapi disebabkan dia kata dia ada keperluan lah apa semua, dan akhirnya dia kata okey, lepaskan aku dan aku akan berikan satu info yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Okey. Lalu aku pun setuju, dan lelaki tersebut pun kata nak tidur bacalah ayat kursi sampai habis. Dengan itu kamu akan dapat dua manfaat. Yang pertama ialah Allah akan hantar penjaga. Yang kedua, syaitan tidak akan dapat ganggu. Syaitan tidak akan dapat mendekati. Tak boleh dekat, rasanya nak ganggu tak boleh lah. Okey. Dengan itu Rasulullah SAW telah berkata, apa dia? Rasulullah SAW telah berkata, okey, kita tengok sini, apa yang disebut oleh lelaki itu adalah benar. Sadaqaka wa huwa kadzub. Okey, sebelum ni dua kali Nabi kata kadzabaka. Dia telah berbohong kepada kamu. Okey, kali ni pula dia telah bercakap benar kepada kamu. Tapi kamu kena ingat, dia adalah kadzubun. Dia adalah seorang yang bukannya pembohong tetapi pembohong besar. Kadzibun pembohong. Kadzubun pembohong besar. Kan? Penipu besar. Okey. Jadi apa yang dia cakap kepada kamu itu adalah betul, adalah benar, iaitu nak dapat penjagaan di waktu malam, bacalah ayatul kursi. Dan baca di sini, ikhwah dan akhwat sekalian, baca di sini bukannya baca dengan tidak yakin. Kita kena baca dengan memahami dan meyakini. Okey, baca dengan faham. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Al-Hayy, yang maha hidup. Kan kita nak tidur ni kan, nak mati kecil. Allah maha hidup, tak akan Allah yang sentiasa hidup, Al-Qayyum, yang menjaga, mentadbir sekalian alam. Okey. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Okey, terlena pun tidak, apatah lagi tidur. Tak akan berlaku pada Allah. Kan? Baca ayat tu kita kena faham betul-betul. Kita kena yakin Allah akan hantarkan penjaga kepada kita dengan membaca ayat kursi ini. Okey. Jadi ini adalah kebenaran yang dinyatakan oleh lelaki itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ta'lam, adakah engkau kenal siapa lelaki itu, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah kata tak kenal. Tak kenal siapa, entah kan, siapa tak tahu siapa dia kan. Walaupun Madinah taklah besar sangat pada zaman itu, tetapi dia tak kenal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Zaka syaitan." Dia adalah syaitan. Okey. Dan syaitan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah dan akhwat sekalian, hafizakumullah, syaitan ini memang dia boleh menyerupai manusia. Okey, so hati-hatilah kan. Kalau nampak orang, okey, walaupun kaki dia jejak atas tanah, dia boleh jadi syaitan. Kan, tak semestinya orang syaitan ni yang tak jejak kaki di atas tanah kan, kena tunduk bawah lah apa semua kan. Itu semua tak betul tu. Dia yang jejak kakinya atas tanah pun macam orang biasa, tetap dia boleh jadi syaitan kan. Iaitu syaitan jin yang menyerupai manusia. Boleh jadi. Okey. So daripada sini kita faham bahawa
syaitan sebenarnya syaitan telah menceritakan kepada Abu Hurairah bahawa syaitan menghadapi masalah, kan? Syaitan menghadapi masalah apabila seseorang Muslim itu mendindingkan dirinya dengan ayatul kursi. Okay? Hisnul Muslim, kan kita ada kitab Hisnul Muslim, perisai Muslim. Okay, apabila seseorang Muslim memperisaikan, mendindingkan, bahasa kita sebut kita dindingkan rumah lah apa semua, kan? Benda tu betul, iaitu mendindingkan rumah, memperisaikan rumah. Tapi yang tak betulnya adalah memperisaikan rumah, mendindingkan rumah kita dengan letak paku lah, letak apalah, semua itu tak betul. Okay, khurafat dan ada unsur-unsur syirik, itu kita tinggalkan. Kita dindingkan dengan membaca bismillah bila tutup pintu, membaca bismillah bila tutup tingkap, okey, dan juga membaca ayat kursi seperti yang terdapat dalam hadis ini. Okey. Jadi syaitan sebenarnya telah memberitahu kepada kita, kan? Syaitan memberitahu kepada kita bahawa kelemahan syaitan ialah bila orang baca ayat kursi, bila seorang Muslim itu membaca ayat kursi, Allah akan hantar penjaga. Bila Allah hantar penjaga untuk Muslim itu, syaitan tidak akan dapat mengganggunya sepanjang malam. Okay, syaitan tak akan dapat mengganggunya sepanjang malam. Okay, so kita faham kat sini sebenarnya untuk mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah satu benda yang susah, tidak. Bukanlah satu benda yang susah. Cuma apa yang susahnya ialah kita mungkin tidak sampai. Kita tidak belajar dengan cara yang betul. Kita tidak jumpa dengan guru yang betul. Ya, kita jumpa dengan mana-mana guru dia ajarkan zikir-zikir yang dia ambil sedikit daripada Al-Quran, sedikit bahasa Melayu dan sedikit bahasa Jawa, kan campurkan, kan. Okey. Saya ada seorang kenalan, okey, di kalangan keluarga yang mengatakan dalam jampi Jawa tu, kan, kita orang Jawa ni, walaupun saya dah tak apa nak Jawa sangat, tapi sepupu saya tu, kan, dia pernah lah mengatakan, dia tunjukkan beberapa jampi kepada saya, kan. Saya kata, ini bukan Arab ni, kan. Kalau Arab tu boleh nak faham. Dia kata, oh, betul lah ni Jawa. Kalau Jawa saya tak faham lah, kan. Okay, nampak tak? Kadang-kadang dibacakan, saya tanya dia boleh apa maksud dia, dia cakap maksud dia sekian-sekian. Jadi kita tak ada masalah. Jampi dalam bahasa apa pun sebenarnya tak adalah masalah. Cuma jangan ada syirik. Okay? Dan yang terbaiknya jampi dengan bahasa Arab. Yang lebih baik lagi adalah jampi dengan apa? Dengan ma'thur, dengan apa yang terdapat dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang dapat digunakan untuk berjampi. Okey. So kat sini kita kena ingat bahawa ayat kursi adalah pendinding yang ampuh, yang begitu kuat, yang akan dapat menjaga kita daripada yang akan dapat yang mana kita akan mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan. Okey. So cubalah kan bermula daripada sekarang ni, cari ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang mengajar benda yang betul. Okey. Dia ajar benda yang betul untuk kita amalkan yang betul, khususnya dalam agama Islam. Okey, jangan dia bagi satu zikir yang pelik-pelik, kan, tanya dia mana zikir ni, tak tahulah. Saya pun dapat daripada kitab yang ada dalam perpustakaan si fulan, tapi dia punya rujukan saya tak tahu. Okey, tak boleh macam tu. Itu dah masa yang satu amalan yang sia-sia, dan kita sebenarnya sepatutnya mencari satu zikir, satu amalan yang memang berpandukan ataupun bersumberkan hadis Nabi SAW yang sahih, bersumberkan juga sebelum itu ayat Quran yang betul tafsirannya, barulah kita amalkan. Okey. Jadi syaitan dah beritahu bahawa dia menghadapi masalah bila kita baca ayat kursi. So kita nak buat apa lagi, kan? Setiap malam bacalah ayat kursi ini. Bacalah ayat kursi ini masa kita nak tidur. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak tengok bila Nabi SAW sebutkan sadaqaka wa huwa kadhub, kan, dia telah berkata benar kepada kamu dalam keadaan dia itu adalah pembohong yang besar, penipu besar, pembohong besar, dan dia itulah syaitan. Okey. Baik. Antara faedah perkara ini ataupun ungkapan Nabi ini SAW ialah, pertama,
kita hendaklah mencari sidqul ma'rifah, kan? Kita hendaklah mencari kebenaran sesuatu ilmu ataupun ilmu yang benar. Kita cari ilmu yang benar. Okey. Dan dalam keadaan ini, dalam hadis ini, apakah yang membenarkan ilmu itu? Okay, ilmu maknanya syaitan dah bagi ilmu pada lelaki itu, iaitu syaitan memberikan ilmu kepada Abu Hurairah. Baca ayat kursi. So, apakah yang membenarkan perkara ini? Wahyu. Okay, wahyu telah, maknanya Rasulullah telah mentakrirkan ataupun memperakui ilmu ini sebagai ilmu yang benar. Okay. Dengan itu, pertama sekali, kan dalam apa-apa sahaja bidang, kita kena cari ilmu yang benar, ilmu yang betul. Okay. Kita cari ilmu yang betul. Kita usaha semaksimum mungkin untuk sampai kepada ilmu yang betul, ilmu yang benar. Lepas tu dah dapat tu, barulah kita amalkan. Okay. Amal ini penting. Masa saya belajar dekat Universiti Islam Madinah dulu di Arab Saudi, kita naik tangga, turun tangga kan. Selama 4 tahun tu, dekat tangga tu ada tulis, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Okey. Jadi saya dah tengok yang tu ya sampai hafal. Tak adalah hafal sangat, tapi tiap kali dia orang tak tukar pula kan. Pantun tu tak ditukar. Hatafal ilmu bil amal, hatafa memanggil. Memanggil ilmu kepada amalan. Maknanya ilmu memanggil amalan. Okey. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Kalau amalan jawab, kalau tidak dia tinggalkan. Kalau amalan jawab, dia akan duduk. Tapi kalau amalan dia akan kekal. Tapi kalau amalan tak jawab, ilmu pun akan tinggalkan kita lah kan. So kita ni kita dapat ilmu. Okay, kita amalkan, ilmu tu akan kekal. Tapi kalau kita dapat ilmu, kita tak amalkan, ilmu tu akan tinggalkan kita. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ikhwan dan akhwat sekalian, ini adalah satu contoh. Kan, satu contoh kita perlu beramal dengan ilmu yang kita dah pasti kebenarannya, kan, kita terus amalkan. Okay, jangan tangguh-tangguh lagi. Okay. Yang paling penting adalah kita mencari ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Kemudian kita susuli dengan beramal dengan ilmu tersebut. Okay. Yang kedua, kan, faedah yang kedua yang kita boleh ambil di sini, wahwa kadzub, dia adalah penipu besar, dia adalah pembohong yang besar, kan. Okey. Jadi ilmu ini, apa faedahnya? Ilmu ini boleh diambil walaupun sumbernya adalah yang tidak wajar. Okey. Maknanya orang yang mengeluarkan ilmu yang betul ini, dia tu tak betul. Dia tu tak betul. Tapi ilmu dia betul. Dia tu tak betul. Kan? Akhlak dia tak ada. Agama dia tak ada. Kan? Dia penipu besar. Tapi bila dia cakap dalam bidang itu, ataupun dalam sesuatu perkara, kita pun ambil percakapannya itu, kita ambil isinya, kita cek balik semula betul. Kan? So apa nak kata apa? Okey, apa yang dia ambil itu dalam bahagian ni, ini betul. Tapi dia tu sendiri aku tak nak jadi macam dia. Okey. Syaitan ini dia telah memberi nasihat yang betul. Okay, jadi kita terima nasihatnya itu kerana kita telah pastikan nasihatnya betul. Kalau kita tak pastikan, jangan ambil. Tapi contohnya kita dah belajar satu benda, kan? Satu ilmu secara ringkas, dan kita dengar ada orang kafir lah, kan? Contohnya kan kafir. Orang kafir yang menekankan sesuatu perkara. Okay, contohnya berakhlak mulia apa semua, kan kita dengar ya Allah, kan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq ataupun salihal akhlaq. Nabi telah berkata, sesungguhnya aku diutuskan untuk memuliakan, untuk memartabatkan akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Tiba-tiba ada orang kafir kata kita kena berakhlak mulia apa semua, kita kata okey lah, baguslah, kan. Dia dah setuju dengan kita ambil lah, tak ada masalah. Okay. Sebaliknya, kalau ada orang Islam yang mengatakan tak apalah, akhlak kita tak mulia pun tak apa. Yang penting amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi. Akhlak kita akhlak yang buruk pun tak apa. Kita nak kata apa? Kita akan mengatakan bahagian yang ustaz itu ataupun orang Islam ni mengatakan amalan kita kena sesuai dengan Nabi. Yang itu kita terima.
Solat kita kena sesuai dengan Nabi, ya kita terima. Akhlak kita buruk pun tak apa, yang itu minta maaf, yang itu aku tak terima. Walaupun kamu ustaz, walaupun kamu syekh, walaupun kamu apa lagi mufti ke apa ke, kan saya takkan terima. Kenapa? Kerana dah menyalahi hadis Nabi SAW. Okay, so kita kena letakkan kita kata apa, neraca kita, pertimbangan kita berdasarkan kepada kesahihan fakta, kan, kesahihan fakta, kebenaran ilmu. Kalau ilmu itu betul, ambillah walaupun daripada syaitan, ambillah walaupun daripada orang kafir, ambillah walaupun daripada binatang. Okey, dan kalau ilmu itu salah, kenyataan itu salah, tolaklah walaupun daripada seorang mufti, walaupun daripada seorang ulama, walaupun daripada seorang ustaz, walaupun daripada seorang ustazah. Okey, so ini satu benda yang kalau kita dapat, kita tidak akan hidup dalam keadaan ta'assub. Kita tidak akan hidup dalam keadaan apa dia, ta'assub, iaitu apa dia, fanatik yang membuta tuli. Okey, baik. Dengan itu kita boleh buat sedikit rumusan di sini. Kita boleh buat sedikit rumusan bahawa apabila kita belajar, kan, sewajarnya kita belajar, khususnya kita sebut dalam ilmu agama. Apabila kita belajar dalam ilmu agama, sewajarnya kita belajar daripada para ulama, okay, yang dipersaksikan, yang dipersaksikan oleh ulama-ulama yang lain bahawa dia ini mempunyai ilmu, dia ini mempunyai amalan yang baik, dan dia ini berada di atas manhaj yang benar, kan, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, okey, manhaj as-salaf as-salih. Ya, betul. Itu adalah dasar kita. Dan dasar kita, ambillah ilmu daripada ulama yang mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah pula iaitu yang mengikuti manhaj siapa dia? Metod siapa? Metod ulama salaf, kan. Okey, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam-imam hadis, imam-imam fiqh, kan. Kita ikut mereka itu. Okey. Seterusnya, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya, kan, sekiranya rumusan yang kedua ialah sekiranya mereka melakukan kesilapan. Maknanya ulama-ulama yang kita ikut ini melakukan kesilapan, apa kita buat? Kita tidak menerima kesilapan tersebut. Okay, yang kita buat adalah kita tetap menghormatinya kerana dia berada di atas landasan yang betul. Tetapi sebagai manusia, dia melakukan beberapa kesilapan. Kesilapan ini kita tidak ikut. Namun kita ikut secara menyeluruh apa yang dia buat, kan. Kita ikut dia, tapi bahagian ni kita tak ikut. Itu sahaja. Okey. Dan di sini juga mungkin kita boleh keluarkan satu lagi faedah bahawa mentaati pemerintah, kan, mentaati pemerintah adalah dalam hal yang makruf, kan. Saya pernah dulu berbincanglah dengan seorang rakan ini yang pernah menjadi menteri, kemudian dia dah berhenti dah lepas tu, ataupun diberhentikan, wallahualam, kan. Semoga dia selamatlah dalam politik tanah air ni. Dia telah mengatakan bahawa apa dia, Allah musta'an, kata anta ni manhajnya salafi, kan. Jadi macam mana sekarang ni, kan, di Mesir, dia isunya isu dekat Mesir, kan. Sekarang ni bila apa dia, sebelum Sisi, siapa dia tu yang lupa dah namanya, kan, yang siapa boleh ingatkan lah. Tak apalah, yang pentingnya pemimpin yang lupa dah namanya daripada Ikhwan yang berkuasa tu, kan. Nak ikut ke tak ikut? Saya kata ikutlah, kan. Bukankah dulu anda kata dia khawarij, kan, dia membangkang dan membuat protes terhadap kerajaan Mesir. Saya kata betul. Okey, tapi sekarang ni dah jadi pemerintah, nak ikut ke tak khawarij ni? Saya mengatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan wajib kita mentaati pemerintah, sama ada pemerintah itu dilantik, kan, sama ada dilantik oleh pemerintah sebelumnya, kan, ataupun dilantik oleh syura, ataupun pemerintah itu mendapat kuasa secara taghallub, kan, ataupun ghalabah, secara kuasa, kekerasan. Lepas dia dapat kuasa, wajib taat kepadanya. Okey. Jadi
Saya kata inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah yang yang dijelaskan oleh al-imam dan imam-imam sebelum itu dan selepas itu. Bila seseorang pemerintah itu menjadi pemerintah, kita wajib taat. Tapi taat bukan taat dalam perkara maksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam hal yang ma'ruf. Yang ma'ruf artinya yang betul, yang benar kan. Yang ada dalil kan. Bukannya yang ma'ruf, bukannya mungkar. Mungkar ialah yang tak betul, yang tak benar, yang menyalahi dalil kan. Okey, so begitulah kan jawapannya dalam isu ini. So kita kena taat dalam hal yang ma'ruf sahaja. Dan kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalikan kepada kefahaman ulama-ulama di kalangan ulama salaf kita dan ulama-ulama yang mengikuti aliran salaf itu, dan kalau tak jumpa yang tu, maka ambillah daripada ulama-ulama yang ungkapan mereka menepati kan. Dia ulama khalaf tapi dia menepati kan? Dia menepati ulama salaf dari sudut dalil dan istidlal, dari sudut dalil dan pendalilan. Okey, baik, itu adalah faedah yang kedua kan. Kita ambil daripada sesiapa sahaja, rumusan yang kedua daripada siapa sahaja. Okey, kalau saya boleh ulang balik, yang pertama tadi kita nak ambil daripada orang yang benar-benar berkelayakan dalam ilmu agama. Okey. Dan yang kedua ialah kalau kalau ada kesilapan, kita tidak menerima kesilapan itu. Kita hanya mengambil yang betul sahaja. Kita ambil yang kesilapan. Dan yang ketiga, kan ilmu ini ada banyak cabangnya. Kan ilmu ini ada banyak cabangnya, ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Kan? Dalam ilmu dunia, hendaklah kita dalam ilmu agama, kita seboleh-bolehnya ambil daripada mereka yang memang ada kelayakan. Okay, dan kenyataan mereka menepati dalil Al-Quran dan Sunnah kan, dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Okay. Kalau ada kesilapan, kita tak ambil kesilapan mereka, tetapi kita tidak mengabaikan dan kita tidak menafikan mereka sepenuhnya. Pasal benda yang dia salah tu mungkin 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, itu sahaja yang kita tolak. Okay. Dalam urusan dunia pula kan, kita pun tetap kena ambil daripada mereka yang ada kemahiran, ada takhassus, ada pengkhususan dan kemahiran dalam bidang itu. Okay. Jangan diambil ilmu dunia daripada ustaz-ustaz yang tak tahu tentang ilmu itu. Kalau ustaz tu dia tahu tentang ilmu itu, tak apa. Tapi kalau dia tak tahu, kita jangan ambil ilmu daripada dia. Okay. Dengan itu, kita dah boleh amalkan kesungguhan dalam menimba ilmu berdasarkan kepada hadis ini. Kita mengambil yang benar, kita mendahulukan orang yang berkelayakan, namun sekiranya orang yang berkelayakan salah, kita tidak mengambil kesalahan itu kerana itu tidak benar. Dan seterusnya, sekiranya orang yang tidak berkelayakan dia bercakap yang benar, kita tetap ambil. Okay? Dan kalau kelayakannya dalam urusan dunia, kita ambil. Artinya kita ambil apa yang layak kita ambil daripada dia. Dalam urusan agama, kita tidak ambil daripada dia. Sebab tu kalau kita perlu pergi ke luar negara, belajar daripada profesor-profesor, daripada ilmuwan-ilmuwan yang bukan Islam, okay, yang kafir, yang bukan Islam, yang kafir, tetapi mereka mengajar ilmu yang bermanfaat dalam dunia kita, maka ini termasuk dalam fardu kifayah. Fardu kifayah di mana sebahagian umat Islam dihantar ke sana untuk belajar kan ilmu yang bermanfaat itu, yang bersifat duniawi, kemudian supaya mereka boleh balik dan membawa ilmu itu untuk dimanfaatkan oleh umat Islam. Okey, dan tak perlu ikut semua benda, ikut apa yang munasabah sahaja. Kita belajar kat sana, tiba-tiba balik tu kita diajar untuk makan dengan potong tangan kanan, suap tangan kiri. Kenapa? Kerana itulah adab mereka. Kita kata minta maaf, ini adalah menyalahi adab Islam. Nabi SAW bersabda, kul ya ghulam kul biyaminik, ya ghulam sammillah,
wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, wahai anak angkat Nabi kan, ataupun anak tirinya, Umar bin Abi Salamah, sebutlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah dengan apa yang dekat dengan kamu. Okey. So dah jelas dah Nabi kata makan tangan kanan, tiba-tiba ada etika yang mengatakan makan kena tangan kiri, mintalah pihak yang berkenaan, ikutlah hadis Nabi ini dan jangan terikut-ikut dengan etika yang diambil daripada akhlak negara kafir yang kita belajar kat sana. Belajar ambil ilmu tu, ilmu handasah kita ambil, ilmu engineering kita ambil, ilmu perubatan kalau kita lemah kita ambil, ya tak ada masalah. Tapi adab dia kan, tak pakai tudung, tak tutup aurat, itu tu saya ikut kan, itu dah mungkar. Okey. Adab dia makan tangan kiri, dia makan dengan syaitan, kita pun nak makan dengan syaitan. Tak boleh, jangan buat yang tu. Okey. Begitulah kita sebagai orang Islam, kita kena ada dua benda kan, sadaqaka wa huwa kadhub. Okey. Dia telah bercakap benar, dia telah memberi kamu ilmu yang betul, ambil. Tapi dia adalah penipu, pembohong, dia adalah kafir kan. Penipuan yang paling besar adalah mendustakan Allah kan, kafir kan. So, jangan ambil kekufurannya, jangan ambil kemungkarannya. Okey. So begitulah yang kita cuba nak sampaikan di sini. Jangan disebabkan seseorang yang menyampaikan ilmu itu tidak cukup syarat, kita pun meninggalkan ilmu. Tidak. Okay, kita tetap kena meneruskan pencarian ilmu, walaupun kita dapati di hadapan kita ramai yang tidak cukup syarat dalam menyampaikan ilmu. Okay, jadi kita ambillah ilmu itu dan kita cuba sedaya upaya untuk membezakan antara ilmu yang betul dengan ilmu yang tidak betul. Kita ambil yang betul dan kita buang yang tidak betul. Okey. Jadi begitulah yang nak kita sampaikan. Dan akhir sekali penulis di sini mengatakan fakun syarufan bil ma'rifah, maka hendaklah anda menjadi orang yang bersungguh-sungguh menimba ilmu. Okey. Saya kira itu sahaja yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Kalau ada soalan, kita boleh buka soalan insya-Allah. Kan? Kalau tak ada soalan, saya rasa bolehlah kita tangguhkan. Okey. So siapa dia minta sahabat kita tiada soalan. Tunggu sekejap, ada tak? Ada tak siapa nak tulis soalan? Tak ada langsung. Okey, kalau tak ada soalan, biasanya menunjukkan yang apa yang kita ajarkan dan kongsikan itu difahami insya-Allah. Okey. Dan bagus jugalah kan. Kita boleh kita boleh tangguhkan dahulu di sini insya-Allah. Semoga apa yang dibentangkan dapat kita manfaatkan bersama dalam kehidupan kita untuk sentiasa menimba ilmu, sama ada ilmu itu adalah ilmu dunia ataupun ilmu agama kan. Dan jangan sekali-kali kita ingat ilmu dunia itu tidak boleh dimanfaatkan untuk agama kita. Banyak sahaja ilmu dunia yang kita boleh manfaatkan. Ada setengah orang tu dia nak jadi ustaz je kan, dia tak nak dah jadi yang lain-lain. Okey, atas tanggapan ustaz senang sikit nak masuk syurga kan. Allahuakbar. Tapi tak semestinya. Boleh sahaja orang yang tidak dalam jurusan agama itu memanfaatkan ilmunya untuk apa? Untuk agama, untuk akhirat. Okey, macam kita sebut tadi tu, siapa? Zaid bin Thabit. Dia belajar apa? Dia belajar bahasa Yahudi. Bukan nak jadi Yahudi. Dia belajar bahasa Yahudi untuk membantu Rasulullah SAW dalam urusan berinteraksi dengan orang Yahudi. Okey. Dan kita tengoklah sahabat-sahabat lain, Khalid bin Al-Walid kan mahir dalam bidang apa? Dalam bidang peperangan. Okey. Dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW dalam bidang peperangan untuk apa? Untuk agama Islam. Okay, tidak dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk mengajar Al-Quran, untuk mengajar hadis, tidak. Okay. Jadi setiap seorang ada bidangnya masing-masing. Dan bila ada bidang masing-masing, kita gunakan kemahiran kita untuk mempelajari
sesuatu bidang, okey, dan apa yang kita dapat itu kita gunakan kembali, kita berikan kembali kepada umat Islam, kita berikan kembali kepada agama Islam supaya kita dapat bersama-sama, takamul kan, kita dapat bersama-sama untuk nak memperkuatkan antara satu sama lain dalam bidang keilmuan dan juga dalam bidang amalan dan dalam bidang pembentukan jati diri Muslim. Okay, saya kira itu sahaja yang nak saya sampaikan pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada kita atas apa yang telah kita pelajari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يوم يقوم الحساب ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. Dengan itu kita tangguh dulu dengan tasbih al-kaffarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.